Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Fazliani binti Fazil dan Tuan Haji Muhammad Hafni akan membentangkan berkenaan DLO interdisiplin bagi kursus EDUP 3123 Pedagogi, PIMK 3283 Pedagogi Ibadah, Adab dan juga Jawi. Hasil pembelajaran khusus bagi kursus yang pertama, HPK yang pertama ialah menganalisis dengan kritis konsep pedagogi pendidikan, model pengajaran dan hubungannya dengan pengurusan kurikulum dalam ruang pembelajaran C4, HP2, KKG2, KKG6. HPK yang kedua ialah mengaplikasikan kemahiran mengajar yang sesuai berasaskan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dalam pengajaran A2, P3, HP3, HP5, KMK5. HPK yang ketiga ialah merangka pelan pembelajaran bermakna yang mengaplikasikan konsep-konsep dan model pembelajaran bermakna dengan menggunakan pendekatan, strategi, kaedah dan aktiviti yang bersesuaian C6, A4, HP2, HP5, KKG5, KKG10 dan KMK8. Bagi kursus PIMK 3283 Pedagogi Ibadah, Adab dan juga Jawi, HPK yang pertama ialah menganalisis strategi pengajaran dan pembelajaran bidang ibadah, adab dan juga jawi sekolah rendah secara kritis berdasarkan dokumen kurikulum semasa C4, HPP2, KKG5. HPK yang kedua ialah membina rancangan pengajaran harian yang lengkap dan kreatif serta bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ibadah, adab dan juga jawi sekolah rendah. HPK ketiga ialah mengorganisasi pengajaran ibadah, adab dan jawi sekolah rendah yang berkesan P4, A4, HPP3, HPP5, KMK5. Di dalam Google Site DLO interdisiplin ini, kami telah merungkai standard di mana big idea kami ialah strategi pengajaran dan pembelajaran ke arah pembelajaran bermakna dan kami cuba melengkapkan template. Yang pertama iaitu template merungkai bagi kursus yang pertama iaitu EDUP 3123 Pedagogi. Di dalam template ini ada diletakkan di ruangan kemahiran pengetahuan, pecahan mikro dan juga makro. The big idea yang sama dengan kursus yang kedua. Essential question bagi kursus yang pertama ialah bagaimanakah strategi pengajaran dan pembelajaran dapat membentuk pembelajaran bermakna. Di dalam template ini juga diletakkan perkembangan pembelajaran, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan. Seterusnya bagi kursus kedua PIMK 3283 diletakkan 3 HPK, kemahiran, pengetahuan, pecahan mikro makro, perkembangan pembelajaran, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan. Seterusnya, template merangkai dan merancang interdisiplin KMR juga hasil pembelajaran gabungan di mana kursus 1 kami telah menggabungkan menggunakan HPK yang kedua, HPK 2. Memilih HPK kedua, mengaplikasikan kemahiran mengajar yang sesuai berasaskan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dalam pengajaran A2, P3, HP3, HP5, KMK5. Manakala bagi kursus kedua PIMK 3283 Pedagogi Ibadah, Adab dan juga Jawi, kami telah memilih gabungan iaitu HPK 3 mengorganisasi pengajaran ibadah, adab dan juga jawi sekolah rendah yang berkesan. Dalam template ini diletakkan di ruangan kursus 1 kemahiran pengetahuan, kursus 2 juga kemahiran pengetahuan dan ada bukti pentadsiran. Seterusnya kita lihat kepada
pembelajaran bermakna yang telah dilaksanakan. Bagi pembelajaran bermakna yang pertama, kami telah melaksanakan e-pembelajaran penulisan rancangan pengajaran harian di mana pelajar perlu menyediakan penulisan rancangan mengajar harian 30 minit secara dalam kumpulan 2 hingga 3 orang satu kumpulan memilih topik berasaskan bidang ibadah, akhlak dan juga jawi dan perlu berbeza di antaranya. Jadi pelajar di sini telah menghantar ke dalam Google Classroom. Ini bagi memenuhi model reka bentuk pembelajaran iaitu amalan pedagogi dan juga memanfaatkan kemahiran digital. Di dalam Google Site kami telah letakkan dan juga Google Classroom diletakkan contoh rancangan template rancangan pengajaran harian bagi pendidikan Islam dan juga TS25 dan kepentingan menyediakan rancangan mengajar harian. Jadi kemenjadian pelajar dapat dilihat apabila telah mereka dapat menghasilkan rancangan pengajaran yang berkualiti. Seterusnya pembelajaran bermakna yang kedua. Pembelajaran bermakna yang kedua mereka telah melaksanakan aktiviti dalam kumpulan di dalam kelas dengan menyediakan video kemahiran seinduksi selama 3 hingga 5 minit. Hasil tugasan ini pelajar hantar ke dalam aplikasi flip.com. Jadi dapat dilihat di sini kemenjadian pelajar. Okey, ini contoh. Okey, seterusnya. Pembelajaran bermakna yang ketiga ialah berkenaan dengan pendekatan, kaedah dan strategi pengajaran di mana pelajar perlu membuat aktiviti secara berkumpulan, membincangkan kaedah, strategi, pendekatan dan hasil pembentangan mereka perlu hantar ke dalam aplikasi Jamboard dan juga aplikasi Flip. Jadi dilihat kemenjadian pelajar, mereka menghasilkan PowerPoint dan meletakkan ke dalam dua aplikasi ini berkenaan dengan strategi, kaedah dan juga pendekatan. Pembelajaran bermakna yang seterusnya ialah pembelajaran bermakna keempat berkenaan amali persembahan pengajaran di mana pelajar diberikan masa 30 minit untuk sesi pengajaran dan perlu mengaplikasikan semua kemahiran yang dipelajari dan perlu upload ke dalam channel YouTube masing-masing, kemudiannya hantar ke dalam Google Classroom. Pembelajaran bermakna seterusnya pula ialah pembelajaran bermakna kelima di mana webinar pengenalan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna telah dilaksanakan dengan memenuhi model reka bentuk pembelajaran iaitu rakan pembelajaran Inter IPG dan IP Akademi YouTuber Malaysia. Sebenarnya rakan pembelajaran ini telah dilaksanakan sebelum ini juga di peringkat kebangsaan dengan pelibatan kemenjadian pelajar di belakang tabir dalam pengurusan StreamYard. Jadi untuk pedagogi ini, webinar pedagogi telah dilaksanakan pada 7 September di mana pelajar perlu mengikutinya dan menghasilkan sebuah refleksi dalam bentuk sebuah video pendek berdurasi 1 minit secara individu dan mereka perlu meletakkan refleksi menerusi flip.com. Di sini kita lihat kemenjadian pelajar. Okey, seterusnya pembelajaran bermakna yang keenam telah melaksanakan bengkel webinar pendidikan kewarganegaraan global rakan pembelajaran Universiti Sains Malaysia dan Akademi YouTuber Malaysia di peringkat kebangsaan di mana pelajar perlu membuat refleksi menerusi video pendek berdurasi anggaran 1 minit berkaitan dengan kepentingan citizenship yang terdapat dalam salah satu daripada 6C bagi mengaplikasi dalam pengajaran bermakna di dalam kelas. Mereka perlu menghantar melalui sutori.com yang diberikan. Ini adalah beberapa evidence kemenjadian pelajar menerusi link Sutori. Di sini mereka hantar refleksi ke dalam ini.
Okey, seterusnya pembelajaran yang berikutnya ialah pembelajaran bermakna yang ketujuh. Pembelajaran bermakna yang ketujuh, kami merancang mengadakan lawatan pendada aras di mana pelajar sendiri telah merancang, menulis kertas kerja bagi pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Ia bagi memenuhi model reka bentuk pembelajaran iaitu persekitaran pembelajaran bukan sekadar secara fizikal, secara digital tapi melalui lawatan ke tempat lain juga dapat memberikan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Jadi kemenjadian pelajar nanti akan kami letakkan di ruangan ini. Pembelajaran 1 hinggalah pembelajaran yang ketujuh ianya saling berkait bagi memenuhi keperluan ataupun untuk bagi membantu pelajar membuat pentaksiran berterusan di dalam pembelajaran bermakna yang ke-8. Pentaksiran berterusan bagi dua kursus ini iaitu yang pertama kursus EDUP 3123 pedagogi di mana soalan pentaksiran berterusan yang menyumbang markah 20% secara individu, pelajar perlu menghendaki menyediakan satu video rakaman pengajaran mengaplikasikan kemahiran penerangan, ilustrasi contoh dan kemahiran penyoalan mengikut bidang pengkhususan mereka yang merangkumi set induksi, aktiviti dan juga penutup. Bagi kursus kedua iaitu soalan pentaksiran berterusannya ialah pembentangan yang menyumbang markah 30% individu melaksanakan pembentangan secara digital dalam apa saja aplikasi terkini, contohnya seperti TikTok, YouTube dan sebagainya berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah dibina dengan memilih satu kemahiran asas yang tertentu dengan membudayakan etika serta mewujudkan pembelajaran bermakna. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.